السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Thamin, muka surat 51 baris 5 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka hujahkan pula akan kamu dengan katanya, jikalau tiada Allah Ta'ala bertempat demikian, maka di mana ia? Dan jikalau tiada ia berupa baginya, maka betapa ia? Sama perbahasan berkaitan dengan hasutan dan juga dorongan, hasutan syaitan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati setiap manusia. Jadi ini dalam perbahasan dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Maka sekarang ni nak bahas ada perkara kadang-kadang yang mana syaitan melintasi hati manusia dengan perkara-perkara, persoalan-persoalan berkaitan dengan Allah Ta'ala, berkaitan dengan hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, dia jawab satu-satu. Syekh Daud ni dia bagi satu-satu hujah. Macam mana kita nak jawab dengan syaitan dalam hati kita supaya hati kita tidak terikut dengan hasutan syaitan melalui lintasan yang dia lalukan dia dalam hati kita berkaitan dengan Tuhan. Maka sambung kata dia, maka hujahkan pula akan kamu dengan katanya. Hujah ni makna berbalah lah. Kita balah balik hujah bila dia kata begini, jikalau tiada Allah Ta'ala bertempat demikian, yang ini bertempat seperti mana dia sebut tu, maka di mana ia Allah. Jadi itu persoalan yang ditimbulkan oleh syaitan dalam hati manusia kalau bila dia belajar ilmu tauhid ataupun dia tidak belajar ilmu tauhid. Maka dua-duanya ini akan dilalui ataupun diberikan oleh syaitan hasutan dan lintasan berkaitan dengan Allah di mana. Jadi kalau dia tidak tahu ataupun tidak kuat pegangan akidah dia berkaitan dengan sifat mukhalafah lil hawadith secara khususnya, maka dia akan layan syaitan tu dan akan jadi was-was, sehingga kan dalam bab i'tiqad pun was-was juga. Betul ke Allah Ta'ala dia bertempat macam betul ni? Tu yang pertama. Tak jawab lagi tu. Lepas tu dia kata, dan jikalau tiada ia Allah berupa baginya bagi Allah, maka betapa ia Allah. Kalau Allah ni tak ada rupa, Allah ni tak ada jisim, macam mana Tuhan? Tu lintasan hati tu. Bukan nak suruh kita i'tiqad ni. Ni sambungan cerita berkaitan dengan waham yang diberikan oleh syaitan dalam hati manusia berkaitan Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak bertempat, Allah Ta'ala tidak berjisim, Allah Ta'ala tidak bertubuh, Allah Ta'ala tidak ada rupa, dah lagu mana Tuhan? Kemudian kata musannif rahimahullah, maka kehendaknya itu kehendak syaitan.
hendaklah menghampakan dan menafikan yang menjadikan alam ini. Itu qasad asal dia. Qasad asal syaitan ialah untuk kita ni nafikan orang yang menjadikan alam ni. Siapa tu? Siapa tu? Allah Ta'ala. Zat yang menjadikan alam ni iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu asal dia punya qasad waham yang diberikan kepada kita. Bukan nak bagi kita muskil sangat, nak bagi kata kita ni nafi akan ketuhanan. Bila nafi ketuhanan, nafi Tuhan, kafir. Tapi kalau menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, dia kena tengoklah. Kalau menyamar sungguh dengan makhluk, kafir lah. Tapi kalau dia kata Allah Ta'ala itu bertempat, Allah Ta'ala itu bertangan, tapi tak serupa makhluk, itu fasik atas pandangan mu'tamad. Okay. Kemudian kata musannif rahimahullah, dia kalau jawab, dia buat lintasan begitu, maka hendaklah engkau jawab akan dia akan syaitan dengan engkau kata tiada mengenal Allah melainkan Allah. Jawapannya la ya'rifu Allah illa Allah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah melainkan Allah. Tu jawab macam mana? Jawab aku mulut lah, jawablah hati lah, dah waswahlah hati. Kalau dia mari depan kita gitu, cakap kita, baru cakap depan dia. Dia adalah hati. Dia panggil waham. Dia panggil lintasan hati yang sekali pergi boleh jadi sekali pergi mari balik, boleh jadi sekali pergi tak mari dah. Cuma terlintas. Jadi kalau kita belajar contohnya dalam bab taharah, lintas juga, air kencing aku ni macam keluar. Kita belajar bab taharah berkaitan dengan cara suci air kencing, cara suci begok kencing. Dia mari juga dalam bentuk waswah dah. Itu disebutkan dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Jadi kalau orang yang tidak belajar, maka itulah petanda awal dia akan terpedaya dengan apa yang diwahamkan oleh syaitan dalam bab taharah. Jadi sampai bila dia dah waswah, kalau duduk layan kawan tu, punca waswahnya ialah dua benda, kata Imam Ghazali rahimahullah. Pertamanya ialah jahil, tidak belajar ataupun belajar tak faham. Jadi sama lah, belajar tak faham dengan tak belajar sama je. Dua-duanya tu tak faham lah kau. Yang naknya faham. Bila faham tu boleh jadi tak belajar, boleh jadi belajar. Tapi yang tak belajar kalau faham ni jarang sangat. Duduklah dunia sangat tu. Aku tak mau belajar. Sebab apa? Sebab hari ada lah Allah Ta'ala bagi ilmu, aku dah ibadat banyak lah. Habis cerita gitu. Duduk tunggu daripada langit turun ilmu pada kita, habis. Dia mula dengan kasbi dulu, dengan usaha, baru dia sehari mari ilmu yang Allah Ta'ala beri tanpa kita belajar. Allah Ta'ala beri lebih daripada ilmu yang kita belajar. Nabi SAW dia berdoa, Allahumma zidni ilma, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahkanlah akan aku akan ilmu. Nabi SAW orang yang paling ma'rifatullah, orang yang paling kenal Allah Ta'ala, orang yang paling alim atas dunia tu. Tapi dia masih minta kepada zidni ilma, tambahkanlah akan aku akan ilmu kepada aku. Yang pertamanya ialah sebab jahil dia jadi waswah. Yang keduanya ialah waswah itu berlaku. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa rahimahullahu ta'ala. Dia nukil cerita daripada Syekh Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala, yang mana seseorang pernah bertanya kepada dia, aku ni tadi dah niat dah bayang, tapi aku berasa tak niat lah, macam mana? Jadi dia pun jawab kata, kamu ni tak wajib semayang. Lepas tu orang terkejut, siapa dia cakap gitu? Dia cakap kata tak wajib semayang kerana dia ni sudah gila. Dia niat dah, lepas tu berasa tak niat. Kau mana? Orang gila dia rasa gitu. Dia kalau niat lah, niat tak niat macam mana? Aku niat dah tapi berasa tak niat. Dah lah, kau mana gitu? Tak nak faham. Waswah tu. Lepas tu Imam Ghazali kata, waswah ni punca dia dua. Pertama jahil, yang kedua hampir gila. Jadi jangan waswah teruk sangat tu. Banyak kali dengar lah. Ni hampir dengar. Setiap kali kita nampak mesti berjisim. Itu kaedah mujassimah.
Kaedah mujassimah, puak mujassimah lah. Dia kata apa kaedah dia? Setiap benda yang ada mesti berjisim, ataupun setiap benda yang ada mesti bertempat. Jadi kalau Allah Ta'ala itu ada, takkan dia tak bertempat. Jadi Asy'ariyah ni dia bertuhankan Tuhan yang tiada. Habis kita ke tu? Tu kaedah mujassimah. Kalau kita ahli sunnah, setiap benda yang ada belum tentu setiap benda yang ada belum tentu berjisim. Buktinya ialah warna merah. Warna merah jisim tak? Warna merah bukan jisim. Tapi ada tak? Ada. Roh tu ada tak? Ada. Berjisim tapi jisim ni latih lah. Jisim yang jadi lembut. Sama juga dia kata, kalau dia kata setiap benda yang ada mesti bertempat. Tak mesti. Setiap benda yang ada mesti bertempat. Okey, buktinya ialah roh kita ada tak? Ada. Mana tempat dia? Tu. Tempat dia dalam hati ke? Di kepala kita ke? Kaki kita ke? Tak tahu. Ulama sebut 1000 pandangan khilaf. Roh tu di mana? Tu. Betul dalam Quran tu, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Kalau mereka bertanya kepada kamu tentang roh, katakanlah itu urusan Tuhan, tak duduk bahas. Jadi kaedah yang mengatakan setiap benda yang ada pasti berjisim, ataupun setiap benda yang ada mesti bertempat, tidak betul. Kerana benda ada tak mesti jisim. Contoh merah, dia tak jisim. Dia sifat. Manis pahit, dia tak jisim, dia sifat. Ada manis jisim tu berketul? Ada. Yang berketul tu garam. Garam tu yang masin. Masin tu sifat dia, garam tu jisim. Tu. Masin bukan jisim, masin tu arat, sifat. Ada tak? Ada. Jadi kaedah yang mengatakan setiap benda yang ada pasti berjisim, tak betul. Setiap benda yang ada mesti bertempat, tidak betul. Maka Allah Ta'ala tidak berjisim dan tidak bertempat, sebab jisim dan tempat ini sifat makhluk. Tu jawapan bagi orang yang i'tikad seperti kaedah mujassimah, ataupun dia panggil sebagai musyabbihah. Jadi kalau dia i'tiqad Allah Ta'ala itu berjisim, dia ada dua. Pertamanya, kalau dia kata jisim macam kita, kafir. Yang kedua, dia kata jisim tapi tak sama makhluk, kerana Allah Ta'ala sebut laisa kamitslihi syai'. Itu fasik. Itu fasik. Itu pandangan muktamad lah. Kalau pandangan kedua, kafir belaka. Tu. Kalau pandangan kedua, kafir belaka. Kata dia tu sama dengan makhluk ke, tak sama dengan makhluk ke, asalkan kamu sabit anggota pada Tuhan, jisim pada Tuhan, kafir. Tu disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bijurmi 'ala al-Iqna', syarah daripada kitab Syekh Sulaiman Al-Bijurmi rahimahullahu taala. Imam Bajuri rahimahullahu taala sebut dalam syarah As-Sanusiyah. Imam Bajuri rahimahullahu taala sebut dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah Jauharatit Tauhid. Tu kitab Ahlussunnah kita lah. Yang mana kitab Ad-Durrus Sami ni sebahagiannya ambil daripada Tuhfatul Murid dan sebagainya yang kita sebut tadi. Jadi kitab kita ni Ad-Durrus Sami ni ikut ulama dulu dah. Dia bukannya mujassimah, dia Ahlussunnah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dia kata tiada mengenal Allah melainkan Allah, dan agama itu dua, iman dan syirik. Agama tu boleh jadi dua. Pertamanya beriman, yang keduanya syirik. Dan kita ni, agama kita ni ke arah syirik ke arah iman? Ke arah iman lah. Jadi sekarang ni beriman dengan Allah, maksud dia ialah kita percaya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat kesempurnaan dan bebas daripada segala sifat kecelaan. Maka bila kita sabit begitu, sifat kecelaan, kekurangan yang sabit bagi Allah itu mustahil. Contohnya Allah bertempat, contohnya Allah berjisim, seperti mana yang iblis ataupun setan ni dia menghasut manusia ke arah gitu. Sebenarnya hakikatnya dia maksudkan, objektif dia buat gitunya ialah kerana untuk menafikan adanya Tuhan. Tapi tak sampai ke situ lah kitanya. Paling-paling tidak kita kata Tuhan tu sama makhluk, itu pun dah dia rasa berjaya dah hasut manusia. Betul lagi kalau kita menafikan Tuhan semesta alam. Dan bagi akal itu ada haknya, had akal. Hak ni batasan. Tiada dapat melampaukan daripada hadnya had akal. Nokta. Jadi sekarang ni berkaitan Tuhan, boleh dia akal mikir? Tak boleh.
Itu disebut oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Ad-Dusuqi rahimahullah dalam Hasyiatud Dusuqi ala Syarah Ummil Barahin. Dia kata ada benda yang kita dapat mikir, sebab itu kita ada dalil akli, dalil akal. Boleh mikir tu. Kalau Allah Ta'ala itu baharu ni, saya ada yang baharukan dia. Kalau ada yang baharukan dia, maka Allah Ta'ala tu mustahil lah dia qadim. Gitu. Tu boleh mikir lah. Ya, dan ada benda yang akal tak boleh mikir. Nafas ahli syurga, seperti nikmat ahli syurga, seperti azab api neraka. Semua tu tak ada hak, kerana semua tu akan kekal selama-lamanya dengan izin Allah Ta'ala. Sekarang ni, adakah Allah Ta'ala mengetahui semua itu secara tafsir satu-satu? Jawapannya ya. Akal kita akan kata macam mana satu benda boleh tahu secara tafsir dalam keadaan tidak ada terhingga. Kalau ada tafsir, tahu secara terperinci, pasti dia itu ada hingga dia. Maka Imam Ad-Dusuqi rahimahullah jawab, itu di luar batasan akal kita. Tak boleh mikir dah. Lagu mana Allah Ta'ala mengetahui secara terperinci benda yang tak ada hingga. Stop situ ya. Tak boleh mikir, tak boleh mikir dah. Kalau mikir tentang Tuhan penat. Nak mikir tentang hakikat Tuhan penat. Sebab tu dia lah akidah ni bukan yang nak fikir tentang hakikat Tuhan. Dia bahas tentang sifat sahaja. Sebab itu sahaja yang boleh kita fikir dan boleh istinbat daripada Al-Quran dan hadis. Tu kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula lemah kita daripada mendapatkan itu. Dapat apa tu? Yakni tiada kita ketahui, itulah dinamakan ketahui. Ni dalam bab akidah. Al-ajzu an darkil idraki idrakun. Tu kaedah yang dinukilkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Disebut kataan tu dalam kitab Al-Mukhtasarul Mufid karangan Syekh Ali Qudah rahimahullahu ta'ala, Syarah Jawharatut Tauhid. Al-ajzu an darkil idraki idrakun. Lemah daripada nak tahu, itulah tahu. Kalau dalam bab tauhid. Jadi kita lemah nak tahu tentang hakikat Tuhan, itulah tahu. Lemah nak kenal hakikat Tuhan lagu mana, itulah kenal. Jadi kalau kita masih dapat membayangkan Allah Ta'ala begini, begitu, itu tak kenal. Itu belum lagi kenal. Bahkan tidak lepas fardu ain lagi. Yang lepas fardu ainnya ialah sehingga kita tak tahu Tuhan ni hakikat dia bagaimana. Ni dalam bab tauhid saja kaedah gini. Jangan pergi ikut beka. Kalau ikut beka, tak tahu, itulah tahu. Tak ngaji. Tak jadi itu. Maksud al-ajzu an darki idraki idrakun, lemah daripada tahu, itu tahu. Maksud dia kita belajar sampai kita tak tahu apa hakikat Tuhan. Bukan tak payah belajar. Lain tu. Kalau tak payah belajar lain cerita tu. Tu jahil, itu dosa. Ni kita belajar sampai tak tahu hakikat Tuhan ke mana. Biasanya kita belajar satu benda, nak tahu benda tu. Contoh bekah, hukum dia sah, kita tahu apa benda tu yang sah tu. Taharah dia, suci dia tak sah, wuduk dia tidak sah, kita tahu hakikat wuduk tu lagu mana, cara ambil dia lagu mana, ta'rif dia lagu mana, basuh apa wuduk tu. Tapi dalam bab akidah tak tahu. Allah Ta'ala bersifat kudrat pun tak tahu hakikat lagu mana. Kita hanya sabit sebab Allah Ta'ala sebut wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka kita pun kata ada sifat kudrat bagi Allah, namanya pekuasa. Maka Allah Ta'ala bersifat dengan pekuasa, Allah pun kuasa. Zat Allah Ta'ala zat yang maha kuasa. Hakikat zat Tuhan wallahu a'lam. Hakikat kudrat wallahu a'lam. Fungsi kudrat kita tahu sebab Allah sebut dalam Quran wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahu khaliqus samawati wal ard. Tu tahu tu. Tahu dah, tahu waktu ya. Selebihnya wallahu alam. Itu ya. Tu dalam bab akidah. Dalam bab fiqh dia boleh tahu hakikat dia sebab dia benda zahir. Dalam bab ilmu lain sama juga, bab nahwu ke sarah ke qiraat ke tajwid ke boleh tahu. Ni ma'arif li sukun. Kita boleh nampak gini panjang ni 246. Ma'arif li sukun nama dia contohnya. Tapi dalam bab akidah tak boleh gitu. Bab akidah hanya percaya. Belajar untuk percaya, habis. Stop situ. Kalau nak semua nampak depan mata, kita pun tak akan beriman dengan azab kubur sebab kita tak nampak depan mata lagi. Kita pun tak akan beriman dengan syurga neraka sebab tak nampak depan mata lagi. Itu benda makhluk. Allah Ta'ala lagilah aula. Tu kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Betul.
Bermula lemah kita habis. Ketahui. Dan tiada lazim daripada ketiadaan mendapatkan akal kita akan dia akan suatu itu. Tiada ia. Tak mestinya kita tak faham, itu makna tak ada. Tak mestinya kita tak nampak Tuhan, makna dia tak ada. Tak mestinya kita ni kalau tak tahu macam mana hakikat Tuhan, makna dia tak ada. Tak semesti begitu. Itulah perbezaan antara pencipta dan yang dicipta, makhluk. Pencipta tak dapat dikenali, makhluk dapat dikenali. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah kamu tentang makhluk Tuhan, jangan fikir tentang Tuhan. Sebab fikir tentang makhluk Tuhan, maka kita akan tahu kata Allah bukan macam ni. Makhluk gini. Allah bukan gini. Makhluk ni bertempat, berjising gitu-gitu, bermasa, berkait dengan tempat dan sebagainya. Allah bukan gitu. Gitu ya. Jadi dia suruh fikir tentang makhluk supaya kita tahu Allah Ta'ala bukan begini. Makhluk bertempat, Allah Ta'ala tak bertempat. Makhluk ada arah, Allah Ta'ala tak ada arah. Diri makhluk tu ada arah, diri Tuhan tak ada arah. Makhluk ini bergerak, Allah tidak bergerak. Makhluk ini diam, Allah pun tak diam. Allah, makhluk ni berada di dalam alam, Allah bukan di dalam alam, bukan di luar alam. Kita nampak dengan mata, Allah Ta'ala bukan nampak dengan mata. Gitu. Habis. Tahu makhluk, tahu Tuhan. Cuma tahu tu bukan kenal yang betul-betul nampak hakikat Tuhan, tidak. Hanya kenal Tuhannya begitu saja. Dan telah berdirilah dalil. Berdiri ini mana sabit lah. Berdiri mana tertegaknya dalil atas sabitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tanda perintahnya perintah Allah pada segala makhluk ini. Tanda Allah Ta'ala mentadbir segala alam ni telah lepas dah kita bahas satu-satu. Betapa dikehendakinya dikehendaki Allah daripada mengadakan dan mengadamkan. Mengadam tu meniadakan, dan menghidupkan dan mematikan dan lainnya. Macam mana kalau alam ini Allah Ta'ala ada sesuatu tu ada yang alam ini ada yang diadakan, ada yang ditiadakan, ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan tanpa ada Tuhan yang mematikan, tanpa ada Tuhan yang menghidupkan, tanpa ada Tuhan yang mengadakan, tanpa ada Tuhan yang meniadakan. Mustahil. Kereta bergerak pun kita dalam akal kata mesti ada orang yang pandu. Tak ada, dia pandu sendiri, kecuali automatik lah. Automatik itu pun sebab kita tekan automatik. Mana kita juga. Bukan dia gerak sendiri, relax itu. Dia ada ikhtiar sendiri, boleh cakap sendiri, tak ada. Tu kereta yang kita buat. Kita pencipta dia, maka dia tidak boleh bergerak, melainkan kita aturkan dia tu gerak. Sama ada automatik atau kita pandu sendiri. Maka jika disangka ketiadaan kaifiat dan tiada dapat diberikan ni disifatkan dan dirupakan. Maka jika disangka, kalau kita sangka ketiadaan kaifiat, Allah Ta'ala ni tak ada kaif, tak ada lagu mana, tak ada. Macam mana Tuhan? Tak ada lagu mana, tak ada kaifiat. Dan tiada dapat diberikan, tidak dapat disifatkan Tuhan ni bagaimana hakikat dia. Dan dirupakan, tidak dapat dirupakan Allah Ta'ala. Kalau sangka begitu, tiada ya Allah. Bukannya kalau sangka begitu menyebabkan Allah Ta'ala kita kata tak ada, bukan. Bahkan kalau tidak ada kaifiat, tidak boleh disifatkan, tidak boleh dirupakan, itu menunjukkan Tuhan yang ada yang tak sama makhluk. Itulah fungsi sifat 20 untuk menyucikan Allah Ta'ala daripada sama dengan makhluk. Khususnya sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Setiap sifat yang ulama letak 20 sifat ataupun 13 sifat tu, itu semuanya untuk menolak pandangan dan hujah puak yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan saja-saja dia letak 20 sifat tu. Sebab itu Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Tijanud Darari Syarah Risalah At-Tauhid lil Imam Bajuri, dia kata 20 sifat tu dia panggil ummahatus sifat, ibu bagi sifat-sifat Tuhan. Ibu ni makna umbi dia. Ada hak ni, ada belakang. Sebab nak sebut sifat Tuhan banyak sangat tak terhingga. Jadi kalau tak terhingga, kita belajar sampai mati tak habis. Jadi ulama cari hak yang paling umbi, yang mewakili semua sifat Tuhan, 20 ni ataupun 13 pandangan mu'tamad, 20 pandangan dhaif, pandangan yang masyhur dan dhaif. Maka iaitu orang yang sangka kata kalau tak ada kaifiat ni Allah tak ada.
Orang yang sangka kata kalau tak ada, tak boleh disifatkan ni benda tu tak ada, maka iaitu jahil yang amat besar. Jahil lah tu. Kalau dia kata mestilah kalau orang tu tidak boleh dikaifiatkan, tidak boleh dirupakan, tidak boleh disifatkan, dia tu tak ada lah. Itu jahil yang amat besar. Maka kata Imam Asy-Syarqawi rahimahullah dalam Hasyiatus Syarqawi 'ala al-Hidhidi, dia panggil, dia kata al-jahlu fi hadzal fanni khatarun 'azim. Jahil dalam bab akidah ni bahaya yang cukup besar. Maka sebab itu kita belajar sifat mustahil, bukan sekadar lazim malzum saja. Lazim pada kata kita ni belajar sifat wajib, fahamlah sebaliknya. Tak memadai. Dia ulang juga, ulang dan ulang supaya kejap akidah kita. Kerana al-jahlu fi hadzal fanni khatarun 'azim. Jahil dalam bab akidah ni bahayanya cukup besar. Macam dia kata ni, jahil yang amat besar. Maka betapa yakni macam mana dikaifiatkan dan diperikan, disifatkan, padahal ia Allah Maha suci daripada yang demikian itu. Demikian disifatkan oleh sesuatu, dirupakan oleh sesuatu. Lepas tu kita baca subhanallah, Allah Maha suci. Suci apa tu? Bukan suci mana bersih daripada najis, bukan. Suci daripada segala sifat yang tidak sempurna, segala sifat makhluk, segala sifat yang menunjukkan kelemahan dan kekurangan pada Tuhan. Tu Maha suci. Subhana. Daripada demikian itu, daripada menyamai dengan segala yang baharu ini. Jadi kalau Allah Ta'ala boleh disifatkan, Allah Ta'ala boleh dikaifiatkan bagaimana hakikat Tuhan, maka dia sama macam makhluk. Maka syaitan dan iblis yang mewahamkan kita tentang hakikat zat Tuhan, itu diambil daripada alam belaka. Sama ada alam belah atas langit atau alam belah bawah di bumi, yang kita tak pernah tengok. Tu yang kita berasa hebat. Apa yang ditunjukkan tu, kita pun berasa Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Jadi macam mana nak elok daripada waham-waham tersebut? Belajar tauhid. Habis gitu. Belajar tauhid, faham tauhid, selesai. Tu sifat 20 tu. Tu yang tunggu dia buat melawak, kata apa, nanti kalau Dajjal keluar, kita tak akan mengaku dia Tuhan. Bahkan tanya Dajjal pula, kamu ni bukan Tuhan sebab kamu ni berjisim. Tu. Kamu ni bukan Tuhan sebab kamu ni ada arak. Kamu ni bukan Tuhan sebab kamu bertempat. Tu. Ni saya kat bawah ni ada cerita Dajjal ni. Nak lambat ni. Tu melawak tu, itu bukan suruh buat tu. Nabi SAW suruh lari. Nabi SAW suruh lari pada Dajjal. Jangan dua adab dia pula. Dia mari Kampung Jati esok-esok ni, kita pun kata kita ni dah mengaji dah dulu sami, boleh tak jadi gitu. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, maka tiada lazim Maka tiada lazim daripada tiada ia Allah menyerupai dengan yang baharu ini, menafikan Allah. Tak lazim gitu. Tak lazim kata kalau Allah Ta'ala tak serupa dengan baharu, tak serupa dengan makhluk, Allah tak ada. Tak boleh kata gitu. Tu kaedah yang salah. Macam kita kata tadi, setiap benda yang ada pasti bertempat, belum tentu. Setiap benda yang ada pasti berjisim, belum tentu. Tu kaedah akal yang salah. Mereka tolak akal, mereka tolak bertauhid berdasarkan akal, hukum akal, dari akal, padahal mereka guna akal juga. Macam mana boleh tubik perkataan kaedah setiap benda yang ada pasti bertempat, setiap benda yang ada pasti berjisim, kalau tidak ada mati, tidak guna akal. Mereka pun guna akal tanpa sedar. Tolak sangat kita hari yang guna akal, dia pun guna akal juga. Maka jika kita nafikan Allah, maka siapa yang memerintahkan segala makhluk ini? Persoalan. Dah kalau kita kata Allah tak serupa makhluk, mana Allah tak ada? Dah kalau Allah tak ada, siapa yang perintah makhluk ni sekarang? Tu. Dan segala makhluk itu, yang ni padahal. Dan ni padahal. Padahal segala makhluk itu tergagah ia makhluk di bawah kudratnya Allah. Tergagah ni mana? Semua benda yang berlaku ini di bawah kuasa Allah. Di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kita nafi, Allah Subhanahu wa ta'ala kata tiada, siapa yang perintah alam ni? Siapa punya kudrat yang berintah kalau bukan Tuhan, kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang menunjukkan pula kudratnya, di bawah kudrat Allah, yang menunjukkan pula ada ia Allah tu
yang sempurna, Tuhan yang memerintahkan dia, memerintahkan makhluk. Jadi semua makhluk di bawah kuasa Tuhan belaka. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna mentadbir dan memerintahkan alam ni. Tak ada satu pun yang terlepas daripada kudrat dan iradat Allah. Tak ada siapa pun, sehalus mana pun makhluk itu, sebesar mana pun makhluk itu, hatta sebesar aras sekalipun, semuanya itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu disebut Arsyur Rahman. Dia panggil idafah lit tashrif, menyandarkan aras kepada Allah itu untuk menunjukkan aras itu mulia, satu. Dan untuk menunjukkan bahawasanya aras itu yang besar, makhluk yang paling besar, disebutkan Imam Bajuri rahimahullah, Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala perintah, apatah lagi makhluk yang lebih kecil pada tu. Tu. Kemudian kata mu'alif rahimahullah ta'ala, dan tatkala adalah burhan ni dalil. Burhan yakni dalil mukhalafah ini. Mukhalafah ni mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith lah. Allah Ta'ala tak serupa dengan baharu. Mana kalau adalah dalil berkaitan mukhalafah, sifat mukhalafah ini yang terlebih besar burhan, yang terlebih besar, terlebih penting dalilnya, kerana ia burhan ataupun dalil mukhalafah ini menolakkan yang terlebih besar fitnah di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dua benda fitnah yang akan kita dapat elok hasil daripada faham mukhalafah lil hawadith. Hak tadi yang hasutan syaitan tu untuk diri sendiri. Hak ni fitnah dunia dan fitnah akhirat. Dua-dua ni dia akan sebut. Pertamanya fitnah dunia, Dajjal. Maka dia pun ceritalah pasal Dajjal sampai muka surat sebelah. Satu muka surat. Adapun fitnah yang besar pada dunia itu Dajjal. Perkataan Dajjal ialah perkataan Dajjal tidak pernah disebut dalam Quran. Yang disebut dalam Quran, makhluk yang paling jahat kali yang disebut dalam Quran, Ya'juj dan Ma'juj. Itu pun sekali saja dalam surah Al-Kahf. Tapi Dajjal tak ada langsung dalam Quran. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ada yang taraf sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Jadi ada Dajjal, ada. Bila? Wallahu a'lam. Dia akan mari 40 hari. 40 hari itu bukan tabligh tu, bukan. 40 hari itu hari pertama tu setahun. Mana setahun hari pertama dia tu, setahun tu siang tak ada malam. Waktu tu umat Nabi SAW makan puasa Ramadan dalam keadaan siang, buka puasa dalam keadaan siang, mayang subuh dalam keadaan siang, mayang isyak maghrib siang. Apa dia? Satu dunia. Bukan sama Malaysia, satu dunia. Nigeria ada pi, apa ada pi, semua pi. Kecuali Madinah. Madinah dia tak boleh masuk. Orang yang berada di Madinah ketika itu ialah orang beriman sahaja. Orang munafik bila berada di masjid Nabi SAW di Madinah, ketika Dajjal ada di luar, dia akan keluar daripada masjid Madinah tu ikut Dajjal. Jadi tak boleh tertipu. Hatta dia ni orang munafik tahap teruk pun, dia duduk di masjid Nabi pun dia akan keluar ketika fitnah, ketika Dajjal duduk di luar. Dia akan ikut Dajjal juga. Hanya yang betul-betul beriman dengan Nabi, beriman dengan Allah Ta'ala ketika itu sahaja yang masih tetap di dalam masjid Madinah. Jadi semua tempat dia boleh pergi semua. Ini nak cerita ke Dajjal ni, sifat-sifat dan ciri-ciri dia. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, sebab apa fitnah besar itu Dajjal, sehingga kan ulama kata aku sanggup mati sebelum masuknya zaman Dajjal. Mati muda pun tak apa, asalkan tak sempat dengan zaman Dajjal. Zaman yang fitnah cukup besar. Makanannya tak ada, minumannya tiada, terkontang-kanting, kering, tidak ada basah, tidak ada hujan. Jadi kalau hujan tu jangan duk celah lah. Baguslah hujan tu. Lepas lagu mana pun banjir ke apa. Tu tanda lambat lagi lah Dajjal nak keluar tu. Dulu ya pernah sekali setahun tu kurang air dulu. Zaman bila tahu masa kita PPLKM pun siap solat istisqa lagi. Lepas tu ustaz buat modal lalu. Ini Dajjal lagi tuan-tuan. Habis cerita Dajjal pas sekarang nak keluar. Maka dia kata kerana ia Dajjal mendakwa akan ketuhanan. Noktah. Pertamanya dia dakwa dia Tuhan. Tu yang fitnah besar tu. Tuhan tu bukan dakwa macam kita ni, saya ni Tuhan, bukan. Tuhan tu dia akan buktikan dia Tuhan. Dia akan suruh awan turunkan hujan. Dia akan suruh
dia akan tanya orang tu nak hidupkan siapa? Nak hidupkan mak pak dia hidupkan. Dia nak ambil apa makanan yang kotang kanting kering ni, kemarau tak ada apa ni, dia bagi makan. Apa lagi? Dia bagi syurga neraka. Dia kata ni syurga neraka. Mana satu? Siap dia tunjuk lagi. Jadi ketika itu orang akan percaya. Ketika itu itu fitnah cukup besar. Maka bila dia dakwa dia Tuhan, orang yang kuat mukhalafah lil hawadith punya, dia punya akidah berkaitan dengan mukhalafah lil hawadith, dia faham sungguh dan hadam sungguh. Waktu tu nak guna tu. Waktu tu yang kita tak ikut tu sebab apa? Sebab dia bukan Tuhan, dia mengaku saja. Dan yang benda-benda yang dia suruh turun hujan tu, itu benda-benda luar biasa yang bukan karamah. Bukan karamah, bukan mukjizat, bukan apa. Itu benda luar biasa yang ada pada orang jahat. Macam Musailimah Al-Kadzdzab lah. Dia pun ada benda pelik juga, tapi dia tak betul. Dajjal ada benda pelik, tapi tak betul. Dia bukan Tuhan. Apatah lagi Nabi. Rupa pula huduh. Tu. Pertama, maka iaitu Dajjal, seorang yang muda. Dia muda, dia bukan tua. Jadi mana kalau orang tua tu tak boleh ngaku jajah. Tiada janggut Dajjal. Janggut tak ada. Licin lah. Jadi kita mazhab Syafi'i makruh cukur janggut. Mazhab lain haram. Kita pergi pekor sikit. Dan ada bagi Dajjal tu misai. Misai kita mazhab Syafi'i sunat untuk nipiskan. Mazhab lain cukur. Kalau kita nak cukur pun tak apa juga. Dan buta sebelah mata kanannya kanan Dajjal. Jadi dia ada dua mata. Sebelah buta, belah kanan. Sebelah kiri nampak. Kok mana Tuhan gini? Bodoh. Seperti buah inab. Buah inab ni ialah anggur. Mata dia tu macam anggur. Dia akan terkeluar sikit. Bulat anggur tu, dia akan terkeluar sikit. Mata dia gitu. Yakni bulat matanya mata Dajjal, dan timbul biji matanya mata Dajjal seperti buah inab, seperti buah anggur. Maka dia akan tonjol keluar sikit. Tak macam kita ni normal lah, dia akan terkeluar sikit. Tu. Seperti buah inab tu. Timbul biji mata pada mata kiri. Yang kata timbul mata tu pada mata kiri. Mata kanan tu dah buta, mata kiri pula boleh melihat tapi dia keluar sikit. Kemudian seperti tiada dijadikan suatu lagi. Seperti tiada dijadikan suatu, yakni mata yang begitu tu tak ada. Tak pernah kita tengok makhluk begitu mata dia. Belik lagi kembang tubuhnya, tubuh Dajjal kembang besar. Tingginya tinggi Dajjal 80 hasta. Tinggi betul. Tinggi tu 80 hasta. Nabi Adam tinggi tu. Nabi Adam tinggi 80 hasta. Tu asal manusia tinggi. Lepas tu makin pendek. Makin pendek. Macam ni. Apa tak ingat lah. Dalam kitab Aqidatul Najin sebut gandum ke apa tak ingat lah. Dia asalnya besar. Di syurga besar. Memang besar. Makin lama makin kecil. Sampailah zaman kita kecil ni. Kecil ni. Tak tahu dia kata apa tu. Gandum tak silap. Tak ingat apa dia. Bijirin lah. Dia benda bijirin. Asalnya besar sampai jadi kecil gini. Dan tak mustahil akan datang tak ada terus. Kata ulama. Tu asal bijirin tu lah. Besar. Di syurga tu besar. Makin kecil sebab manusia buat maksiat. Ingkar pada Allah. Maka nikmat makin kecil. Sampailah sekecil ni. Sekecil biji. Tu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan lebar antara dua belikat Dajjal bahu 30 hasta. Sorry. Memang kembang sungguh. Dan panjang dahi Dajjal tu 2 hasta. Panjang 2 hasta. So kepala besar dah. Lepas tu ada padanya pada Dajjal itu tanduk padah kepala. Ada tanduk, dia ada tanduk. Macam setan. Setan pun ada tanduk juga, dia pun ada tanduk. Baik. Maka keluar daripada Dajjal beberapa ular. Ada ular pula. Dan rambut kepala Dajjal seperti cawang kayu. Cawang ni dahan. Dahan kayu gitu.
Bayang sendiri lah. Tak apa nak bayang ni makhluk, bukan Tuhan. Bayang sendiri tu. Dan sebelah tangan Dajjal panjang daripada yang satunya. Mana tangan dia ni ada sebelah panjang, ada sebelah pendek. Kita sama lah kalau normal. Cuma normal tu beza-beza orang. Ada yang memang panjang sungguh dua-dua, ada yang pendek sikit. Ni panjang sebelah, pendek sebelah. Allah, pelik. Kemudian betul. Panjang pada satunya mencapai ia Dajjal akan awan dengan tangannya, tangan Dajjal. Dia ambil awan dengan tangannya. Kita nak ambil dengan tangan macam mana? Lepas tu dan mengambil ikan di pantat laut, di dasar laut. Dia ambil gitu je. Dia boleh ambil awan, dia boleh ambil ikan di dasar laut. Ambil itu je, tak payah guna jaring apa tak payah. Aduh. Dan dibakarnya ikan itu ke matahari. Sedap pula. Bakar kat matahari. Dan mengarung di dalam laut hingga tumit Dajjal juga mengarung laut. Redah laut sampai ke tumit. Dan keluar ia Dajjal daripada negeri Khurasan. Daripada negeri Khurasan. Khurasan ni belah sana, belah Syam, Iraq sana tu. Iran tu. Tapi dia akan keluar dia akan keluar itu Nabi Isa. Nabi Isa di Damsyik lah. Nabi Isa akan turun di Damsyik. Turun Nabi Isa alaihi salam, maka akan terbunuhlah Dajjal dengan tengok dia je. Tak payah dia bunuh apa dah. Dajjal tengok dia je, cair Dajjal tu. Cair tu matilah, bukan cair jatuh cinta bukan. Ni cair sungguh cair makna mati. Mati dalam keadaan cair. Lepas tu marilah zaman Ya'juj dan Ma'juj. Dia mula-mula Imam Mahdi dulu. Lepas tu Dajjal, lepas tu Nabi Isa, lepas tu Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa, kerajaan Nabi Isa. Kerajaan Nabi Isa. Waktu tu Islam, waktu tu negara semua satu dunia, masa yang paling aman sekali atas dunia sepanjang era di atas muka bumi ni. Tu. Paling aman. Dan waktu itulah Nabi Isa alaihissalam akan berkahwin. Lama. Sekarang tak kahwin lagi. Lepas tu khilaf ulama lah, hidup berapa tahun? Hidup 4 tahun ke, 4 bulan ke, 40 tahun ke, khilaf. Kata muallif rahimahullahu taala. Dan berteriak 3 kali. Teriak ni jerit bukan teriak kedah nangis. Ni teriak jerit 3 kali. Mendengar ahli masyriq dan ahli maghrib, barat dan timur dengar jeritan dia. Dan dilipat akan bumi bagi Dajjal. Ni bukan karamah ni. Ni kalau orang yang selain Dajjal ni boleh jadi karamah. Lipat bumi ni maknanya cepat jalan. Perjalanan dia cepat. Orang jalan selangkah, tak sampai lagi kamu jati, dia selangkah kamu jati dah. Tu lipat bumi tu. Dan adalah himar Dajjal. Himar ni keldai yang terpotong ekornya, ekor himar putih warnanya. Dia ada kenderaan dia, iaitu himar, keldai warna putih, terpotong ekor. Dan antara 2 telinga himar itu 40 hasta. Antara 2 telinga tu 40 hasta. Besarlah himar ni. Dan kata sebagai ulama 70 hasta. Tak apalah. Dan tertundung di bawah satu telinganya, telinga himar, 70 orang. Orang boleh berteduh dengan satu telinga himar tu 70 orang. Mana telinga tu besar. Besar sehingga boleh minta teduh 70 orang. Panjang antara telinga ke telinga sana 70 hasta, ataupun sebagian pandangan kata 40 hasta. Dan satu langkah itu perjalanan satu langkah 3 hari. Dia langkah sekali 3 hari. Dia ibarat macam perjalanan 3 hari. Mana cepat sangat tu. Sangat-sangat cepat. Maka ditaruh di atas belakang himar itu mimbar. Mimbar ni lah cerita dulu-dulu lah, yang bubuh macam orang pi naik unta ke apa, ada belakang tu, orang duduk belakang tu. Itulah dia mimbar dipanggil. Daripada tembaga. Mimbar tu diperbuat daripada tembaga.
maka duduk ia Dajjal di atasnya, di atas mimbar yang ditaruh di keldai tadi. Dan mengikut akan dia akan Dajjal beberapa qabail, beberapa kaum-kaum, beberapa kabilah-kabilah jin. Jin. Dia yang ikut Dajjal ni jin satu, kemudian orang kafir satu, yang kedua perempuan, ketiga perempuan. Perempuan yang terselamat di zaman tu 7,000 orang saja. Selain daripada tu ikut Dajjal. Perempuan yang paling banyak ikut Dajjal. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, di akhir zaman bila Dajjal keluar, maka suami-suami mereka terpaksa mengikatkan anak-anak perempuan dan isteri-isteri mereka di tiang masing-masing dalam rumah. Kalau tak diikat, maka dia akan berlari ikut Dajjal. Tak tahu lah sampai tu. Ini Nabi sebut gitu ya. Habis. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan empunya permainan yang sia-sia. Ahli-ahli set-set, ahli-ahli main alat muzik ikut dia juga zaman tu lah. Sekaliannya semuanya. Dan dipukul gendang di hadapannya, di hadapan Dajjal. Sambil-sambil berjalan tu dipukul gendang. Dan aidan ni salah satu alat lah. Cuma saya tak tahu apa alat tu, aidan tu. Maka tiada mendengar seorang melainkan mengikut akan dia akan Dajjal. Orang tidak akan dengar benda yang digendang, yang dimainkan itu, melainkan orang akan ikut dia. Orang akan ikut dia. Dajjal kalau mari satu tempat dan kawasan tersebut kalau ada orang tolak, mana tak ikut, bila Dajjal pergi saja, tempat itu akan kering kontak. Akan kering kontak. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada hujan, tidak ada apa. Gersang. Makanan ketika itu zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu saja makanan yang mengenyangkan. Tu. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, maka disuruh akan awan suruh hujan, maka hujan ia awan disuruh. Dan disuruh sungai mengalir kepadanya kepada Dajjal, maka mengalir ia sungai kepadanya kepada Dajjal. Sungai duduk sana, duduk sini, dia panggil sungai suruh mengalir ke dia? Tu. Dan disuruh kembali, maka kembali ia sungai. Maka jika disuruhkan kering ia sungai, dan menyuruh akan bumi tumbuh, maka tumbuh ia bumi, tumbuh-tumbuhan. Dan jika disuruh keluar benderaan ni benda isi perut bumi, emas, perak, timah dan sebagainya, maka keluarlah pembenderaan bumi tadi. Dan serta Dajjal itu beberapa bukit daripada roti. Makanan yang akan diberikan ialah roti. Bukan nasi dagang, bukan nasi kandang, bukan. Roti je. Roti je dia akan bawa banyak. Banyak tu setara mana? Sehingga kita nampak macam bukit. Banyak sungguh tu. Bayang je lah bukit kat mana tu. Gitulah roti. Banyak sungguh tu. Dan segala manusia di dalam masyaqqah daripada ketiadaan makanan. Susah. Manusia ketika itu susah sebab tak ada makan. Jadi terpaksalah kalau dia itu tidak beriman pada Allah Ta'ala, dia ikut Dajjal, dia mengaku Dajjal Tuhan, maka dia pun makanlah roti yang diberi, tapi lah kawan tu. Melainkan orang yang tak, melainkan orang yang dia ulang tu. Orang yang mengikut akan dia akan Dajjal dan sertanya habis titik. Orang yang mengikut akan dia akan Dajjal. Mana semua akan rasa payah dalam bab makanan ketika itu kecuali orang yang ikut Dajjal. Jadi orang yang ikut Dajjal dapat makanan, dia dapat kesenangan, tapi hukumnya kafir lah ketika tu. Dan serta Dajjal itu syurga dan neraka. Dia tunjuk syurga ni, neraka ni, dia tunjuk depan mata. Siapa yang tak percaya syurga neraka? Syurga neraka mesti dia akan tunjukkan benda yang pelik. Dia tak akan tunjuk ni api ni aku boleh tengok ada. Dia api neraka sungguh dia akan tunjuk. Syurga sungguh dia akan tunjuk. Itu ketika tu bila Dajjal menunjukkan syurga dan neraka kepada kita. Dan itulah lebih menguatkan lagi hujah dia sebagai Tuhan. Jadi kalau kita tidak kuat dalam bab mukhalafah lil hawadith, Allah Ta'ala Tuhan tidak sama dengan makhluk, maka kita akan terbabah ketika itu, wal iyadu billah.
maka bukan syurga dan neraka sebenarnya. Yang ditunjuk tu bukan neraka syurga betul. Neraka syurga yang dibayangkan, yang dijelmakan saja. Dan hanya rupa keduanya, kedua syurga neraka. Hak tu rupa saja, bukannya betul-betul. Tu hanya rupa keduanya, kedua syurga neraka, jua tu atas jalan takhyil, atas jalan mengkhayalkan. Dia merupakan, dia mengkhayalkan ini syurga, ini neraka, dan kita dapat lihat khayalan dia, kita dapat lihat jelmaan yang dia buat syurga neraka. Jadi kalau kita tidak kuat iman kita ketika itu, kita akan percaya. Dan sekali dia akan sebut, dia juga akan membangkitkan, akan menghidupkan orang yang mati, yang kita paling suka, yang kita paling sayang. Dia akan bangkitkan, dia akan bangkitkan. Tu pun jelmaan juga, jelmaan daripada syaitan. Syaitan yang merupakan diri dia sebagai orang yang dia nak hidup. Kalau mak dia, syaitan yang tolong Dajjal nanti. Syaitan lagi tolong Dajjal lah. Tak payah buat kerja dia dah. Tu kerana api neraka itu sungai air tawar. Asalnya api neraka, yang dia kata api neraka tu sebenarnya sungai air tawar je. Dia jelmakan jadi api neraka. Dan mendakwa akan ketuhanan. Lagi sekali dia kata, dia dakwa, aku ni Tuhan. Percaya tak? Dia dah tunjuk habis belakang, dia bagi roti, dia tengok syurga neraka apa semua tu, kemudian dia mengaku dia ni Tuhan. Dia tak kata aku ni Dajjal, tidak. Dia kata aku ni Tuhan. Yang tahu dia tipu ialah orang beriman saja. Apabila dia melihat kepada dahi dia tulis perkataan kafara, kufur. Kafara kafir lah. Hak tu siapa yang boleh tengok? Orang beriman saja. Orang kafir tak akan nampak. Orang yang tidak beriman tak akan nampak. Tu wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.